Assalamualaikum. Nama saya Ahmad. Ini sekolah saya. Tapi bila COVID-19 datang, semua tertangguh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pasal senaman flexibility, okey? Kat sini awak akan tengok maksud flexibility. Flexibility ni maksudnya kebolehan ataupun keupayaan otot awak, okey, melentur. Kita boleh tengok video dia. Awak tengok dekat sini, imbas di sini. Stretching exercise, okey? Okey, dia ada caranya nak buat, okey? Duduk lakit ibu, kaki ya? Ha? Belakang. Kaki kanan tu kaki kiri runjuk, kaki satu lagi awak kepit. Ya. Oh, mata hegop. Agak kau agak tahu ni. Mana-mana lah. Benda yang awak belajar. Tarik. Okey, rasa bahagian mana yang akan tegang? Gluteus maximus. Apa-apa soalan? Ada. Okey. Terima kasih semua. Sama. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Amboi, kusyuknya buat apa ni? Ni Google Classroom ni. Ada kerja assignment baru boleh. Tak belajar dulu ke? Cara nak belajar ni? Nak belajar Google Classroom ni? Tak tahu lagi. Lepas sign in Google Classroom ni guna Gmail, pilih kelas mana yang kita nak masuk. Contohnya kelas bahasa isyarat. Kita masuk sini. Tengoklah apa arahan cikgu bagi, apa nota dia bagi. Semua dah tersedia dah. Macam mana ya kita nak tengok bahagian homework? Kita pergi ke bahagian classwork. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlawati binti Ramli dari kos pengurusan sukan. Okey, untuk refleksi teknologi maklumat dalam PDPC, yang pertama sekali adalah dulu kalau macam dulu kita
gaya tradisional kita hanya menyampaikan dengan cara face to face, iaitu guru dan pelajar mesti berada di tempat yang sama dan suasana yang sama. Tetapi sekarang dengan kemudahan yang ada sekarang ni, penggunaan aplikasi yang telah disebarkan atau diguna pakai oleh seluruh masyarakat dunia, di mana Google Classroom, Zoom dan sebagainya, untuk memudahkan cara PDPC disampaikan dan berkait rapat dengan musim sekarang, iaitu COVID-19. Okey, yang keduanya, penyebaran maklumat. Iaitu penyebaran maklumat ni boleh disampaikan dengan cepat dan berkesan apabila kita menggunakan hanya menggunakan telefon dengan ada aplikasi WhatsApp, Telegram serta dan media lain seperti Facebook, Twitter untuk mendapatkan maklumat yang pantas dan berkesan. Okey. Selain pada tu, maklumat yang kita terima tu mestilah sahih. Okey, macam contoh sekarang ni musim COVID-19, pergerakan kita agak terbatas. So dengan adanya kemudahan teknologi maklumat sekarang ni, kita boleh menyebarkan atau menyalurkan maklumat yang sedia ada kepada rakan-rakan ataupun masyarakat lain untuk berkongsi kepentingan ataupun kebaikan dalam mengatasi penularan virus tersebut. Okey. Yang tidak nampakkan lagi, kita juga dapat, dengan adanya teknologi maklumat ni, kita juga dapat menyebar luas apa yang ingin kita sampaikan tanpa adanya pertemuan semuka dengan para pelajar. So tiada yang mustahil, melainkan kita tiada pautan talian internet yang mesti ada untuk memudahkan penyaluran maklumat ni disampaikan. Okey, sekarang ni macam zaman sekarang ni, kita banyak belajar, dah pandai atau dah menguasai kemahiran ataupun teknologi maklumat yang terkini, lebih pantas daripada guru-guru. Okey, itu saja refleksi yang saya sampaikan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azli binti Hussein dari bidang Master Pendidikan Sumber dan Teknologi Maklumat. Refleksi yang boleh dibuat daripada video tadi ialah kelebihan tentang ICT ataupun teknologi maklumat ini dalam kehidupan seharian, dalam kehidupan kita, ialah yang pertamanya dia memudahkan kehidupan kita untuk memperoleh maklumat secara pantas. Selain itu, teknologi ini juga memudahkan urusan pendidikan secara online. Dalam bidang pendidikan, contohnya dengan dunia dilanda wabak COVID-19 ini, bidang pendidikan tetap boleh dijalankan walaupun tanpa kehadiran guru dan juga murid di sekolah. Pembelajaran online tetap boleh diteruskan dengan adanya kemudahan teknologi maklumat. Guru-guru dan pelajar tetap boleh mengakses ilmu walaupun dengan jarak yang jauh. Pada pelajar tetap boleh membuat kerja sekolah dan guru boleh memberi arahan-arahan tertentu berkaitan dengan ilmu pelajaran. Selain itu, kemudahan teknologi maklumat juga membantu para peniaga untuk membuat perniagaan secara online. Sekian saja refleksi daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Afiq bin Cik Lah daripada kumpulan 12. Baik, daripada PDP komputer ni, apa yang dapat kita refleksikan adalah, yang pertama, pelajar dapat belajar secara berpusatkan pelajar atau dipanggil dalam bahasa Inggeris student center. Ini bertepatan dengan kata-kata Confucius, I hear and I forget, I see and then I remember, I do it, I understand.
Okey, hal ini adalah kerana apabila pelajar melakukan pekerjaan ataupun kerja rumah, contohnya dengan menggunakan Google Classroom, MS Teams, Moodle, mereka akan cuba untuk explore dengan sendiri. Pengalaman-pengalaman dalam menyelongkat ilmu itu akan lebih terpahat dalam minda mereka, dan mereka akan lebih faham dengan cara yang lebih mendalam dan detail. Selain itu, mereka juga mempunyai flexibility dalam menggunakan rujukan-rujukan ini. Sebagai contohnya, menggunakan QR code, di mana dalam buku teks sekarang ni didigitalkan dalam PDF oleh Kementerian Pendidikan bermula tahun 2019, menjadikan video dalam setiap QR code itu boleh diimbas oleh pelajar menggunakan telefon mereka. Baik, seterusnya guru-guru dan pelajar juga dapat menguruskan pembelajaran mereka dengan lebih teratur. Ini adalah kerana dalam Google Classroom sebagai contoh, terdapat bahagian-bahagian yang mana guru-guru boleh memberi material bahan-bahan bacaan pada mereka dan pelajar dapat membuat latihan. Jadi markah, tarikh semuanya telah ditetapkan dan mereka boleh mengisi mengikut penilaian mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Asiah binti Zaid. Saya pelajar Master Pendidikan Sumber dan Teknologi Maklumat. Refleksi yang kita boleh dapat daripada video dan kelas ni adalah kemudahan internet dan teknologi maklumat dalam kehidupan harian. Dari segi keperluan masa kini, internet memang amat perlu dan penting. Lebih-lebih lagi dalam bidang pendidikan, dalam bidang perniagaan, dalam bidang dalam banyak bidang lah. Kalau daripada segi bidang pendidikan, untuk pembelajaran antara guru dan murid memerlukan ICT. Contohnya dalam keadaan sekarang, musim PKP memang memerlukan guru dan murid boleh belajar melalui Classroom, Meet, boleh menggunakan MS Teams dan sebagainya. Kemudian dari segi perniagaan juga, para peniaga masih boleh berniaga walaupun PKP, walaupun COVID. Mereka masih boleh berniaga melalui Instagram, melalui Facebook, melalui WhatsApp. Diorang masih boleh berniaga seperti biasa dan hantar makanan ke ataupun barang jualan ke rumah ke rumah, walaupun tak dapat bersama. Dan dari segi maklumat pantas, memang internet penggunaan ICT amatlah yang kata amatlah diperlukan untuk mendapat maklumat. Contohnya macam VPN, semuanya kerajaan hanya umum melalui TV ataupun radio sahaja, tapi memudahkan rakyat dan juga pengguna untuk mendapat maklumat. Maksudnya dia orang tak perlu keluar rumah, tak perlu pergi ke kaunter, tapi dia orang masih boleh mendapat maklumat dan masih boleh memperoleh kita melaksanakan tugas mereka dengan baik. Okay, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afifi bin Pauli. Untuk video refleksi ini, teknologi komunikasi dan maklumat dalam pendidikan, ianya amat wajar dipraktikkan oleh semua lapisan iaitu guru dan pelajar, di mana ianya amat memudahkan kita untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian, di mana banyak platform-platform yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan individu-individu yang tertentu untuk memudahkan proses pembelajaran. Jadi wajarlah pelajar dan guru menggunakan teknologi ini sebagai satu kaedah moden dalam pendidikan. Sewaktu perintah kawalan dan pergerakan ini dilaksanakan, para pelajar berada di kediaman masing-masing dapat meneruskan pembelajaran seharian mereka menggunakan platform ini. Jadi, gunakanlah teknologi sebaik mungkin agar kita dapat terus memacu ke arah kegemilangan. Sekian, terima kasih.